Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla, pada pagi 22/11/2021 ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahzab. Tafsir surah Al-Ahzab, sambungan kita ayat 59. Ayat 59, sambungan kesinambungan kepada ayat yang lepas, iaitu inayatullah bi ummahatil mu'minin wa nisa'il muslimin. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap isteri-isteri Nabi dan juga semua wanita Islam, demi keselamatan wanita, untuk menjaga kehormatan diri para muslimah, maka diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengarahkan semua isteri-isterinya dan nisa'il mu'minin, semua wanita Islam, supaya mengenakan jilbab ataupun hijab, pakaian yang menutup aurat dari hujung rambut ke hujung kaki, kecuali yang dibenarkan seperti muka dengan tangan. Itu pun ada khilaf ulama di situ. Maka kita mengatakan keseluruhan wanita itu aurah, perlu ditutup, dijaga dan dipelihara, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan membungkus, menudung, menutup barang-barang yang berharga, yang disayangi, supaya tidak terkena debu, tidak diganggu, tidak tercalar. Begitulah imej seorang muslimah, sentiasa dipelihara kehormatannya, dijaga kemuliaannya, dipelihara kedudukannya. Itulah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kamu, wahai para muslimah. Ayat ini sebagai ayat kemuliaan, hak asasi wanita Islam yang tidak boleh dicabar dan dicabul oleh mana-mana orang yang cintakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar, itu muqaddimah sedikit. Kemudian dibawa tentang kedudukan munafikin yang mempunyai penyakit dalam hati, wal murjifun. Al-murjifun ni kumpulan yang suka menyebar-nyebarkan berita-berita karut, berita palsu, semata-mata nak menggoyah ketenangan umat Islam di Madinah Al-Munawwarah, dan pada hari ini ketenangan umat Islam di mana saja mereka berada. Baiklah para pelajar sekalian, kita mula perbincangan seterusnya dengan baca ayat yang kita akan tadabbur dan kita akan tafsirkan ini. Bagi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 920. 920, ayat yang ke-59. Ayat 59. Mari kita baca ayat.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Balik kepada ayat kita, ayat 59. Ya ayyuhan nabi. Allahu akbar. Sekali lagi, ini adalah seruan yang keberapa? Ya ayyuhan nabi. Daripada awal lagi kita duk bincang tentang ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi. Mana setiap kali Allah Ta'ala nak bagi syariat perundangan, yang pertama, ya ayuhan nabi untuk siapa? Untuk nabi sendiri. Ya ayuhan nabi yuttaqillah. Kemudian datang pula ya ayuhan nabi qul li azwajika. Jadi ini di antara ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawatan dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati. Ini yang kelima kan. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Bila dia sebut, dia panggil wahai nabi, kemudian diberi arahan qul. Tengok, ya ayuhan nabiyyu qul, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil nida ulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan, arahkan, perintahkan. Perintah kepada siapa? Li azwajika. Yang pertama sekali perintah kepada isteri-isterimu. Para pendakwah, kita jangan duk nampak orang lain dulu, kita nampak keluarga kita dulu. Orang yang pertama kita dakwah. Orang yang pertama kita beri bimbingan dan didikan ahlul bait. Ahli rumah kita dulu. Bermula dengan isteri, diikuti dengan anak-anak. Kita jangan duduk sibuk ceramah sana sini, di rumah terbiar. La. Jangan duduk sibuk dengan orang lain, akhir sekali anak sendiri dibiarkan orang lain. Dia biar. La, tak boleh. Anak kita, isteri kita yang pertama yang kita kena didik, yang kita kena asuh, yang kita kena jaga. Qul li azwajika. Katakan kepada isteri-isterimu. Wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, serta perempuan-perempuan yang beriman. Mana mula yang isteri, anak-anak, kemudian baru wanita secara umumnya. Apa yang nak diarahkan itu? Yudnina alaihinna min jalabibihinna.
supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar dari rumah. Zalika adna an yu'rafna. Zalika adna an yu'rafna. Cara demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan-perempuan yang baik. Fala yu'zaina. Maka dengan itu mereka tidak diganggu, tidak disakiti, tidak dikacau. Wa kanallahu ghafurar rahima. Dan ingatlah Allah adalah Maha amat pengampun, lagi amat mengasihani. Jelas kepada kita ayat ini sangat-sangat jelas, kan? Sangat jelas perintah Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil seruan ya ayuhan nabi. Dalam ayat ini sudah berapa kali kita seruan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekali lagi Allah Taala seru dalam ayat ini. Kita kata alhamdulillah, seruan kepada Nabi bawa kepada ummah yang kita baca ayat ini sampai ke hari kiamat. Baik, sedikit sinopsis ataupun munasabah al-ayah. Allah SWT sebut dalam ayat yang lepas, dalam ayat yang kita baca tentang orang-orang yang menyakiti Nabi. Alladzina yu'zuna Allah. Menyakiti Allah mula-mula start. Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan menyakiti orang-orang yang beriman. Jangan menyakiti orang-orang yang beriman. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu wal ladzina yu'zuna al-mu'minin. Maka untuk menjaga keselamatan, menjaga kehormatan diri isteri-isteri Nabi dan para muslimah, maka diturun ayat-ayat ini supaya mereka jaga kehormatan diri dan tidak diganggu oleh pengganggu-pengganggu jalanan ataupun pengganggu yang memang jahat. Sebab perangai orang jahiliah dulu, dia kacau hamba-hamba. Kalau tengok hamba orang, dia kena. Tapi kalau tengok isteri orang, dia tak berapa minat. Bukan apa? Sebab isteri orang ada suami. Isteri orang ada suami. Kalau kacau, penakap-penakap penumbuk lah jawab dia, suami dia mah. Tapi kalau hamba-hamba ni dikira macam, ialah hamba. Tokek dia pun tak sempat nak jaga, contohnya, maka mereka ganggu. Jadi Allah SWT nak bezakan di antara hamba dengan tidak hamba melalui pakaian. Jadi kalau kita tengok zaman kita ini, ramai orang berpakaian seperti hamba. Hamba abdi kepada nafsu, kepada dunia, kepada model-model, kepada fashion. Tapi mereka tak sanggup menjadi hamba, mengabdikan diri kepada Allah di dalam berpakaian. Pakaian, baik orang. Oh, Masya Allah. Baik. Kalau dalam bak bertolong orang, dalam bak bantuan, dalam bak, hebat. Tapi masalahnya, mereka tidak nak mengabdikan diri kepada Allah dalam bak berpakaian dan pergaulan. Ini kita kata Islam ini komprehensif. Dia tak ajar separuh-separuh. Ibadat sembah Allah. Dalam bak apa saja ikut orang ni. Dalam bak fashion ikut model. Model mana? Model orang putih, model mana-mana. La. Udkhulu fis silmi kafah. Allah Ta'ala perintahkan kita masuk Islam seluruhnya, bukan masuk separuh-separuh. Model ikut orang putih. Kan? Cara nak beribadat pula ikut ahli-ahli makrifat. Makrifat akan maklifat akan ikut. La. Semua kita daripada tauhid kepada ibadah, kepada muamalah, kita kena ikut Allah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada setengah orang yang berfalsafah. Nak ikut sangat Nabi. Awak jumpa kan dengan Nabi? Kita kata subhanallah. Soalan yang paling cerdik dalam dunia ini. Nak ikut Nabi, habis yang kau salat tu kau tengok bila Nabi salat?
Kita ni sudah 1400 tahun. Riwayat-riwayat tentang apa yang dibawa oleh Nabi jelas telah dinukilkan kepada kita oleh para sahabat, kepada tabi'in, kepada imam-imam hadis dengan jalur-jalur sanad yang baik. Jadi jangan pula kita ada golongan, dia dua golongan. Sama ada golongan tashkik, golongan yang nak meragukan orang terhadap kesucian hadis, kan? Dan satu lagi golongan yang tak peduli dengan asalkan hadis ya. Lantaklah sahih ke tak sahih, ke palsu tak palsu, gomoh belaka. Yang penting bertepatan dengan kehendak nafsu, bertepatan dengan kehendak yang kita nak bawa, aliran yang kita nak bawa. Dipanggil aliran batiniyah. Aliran macam-macam sekarang ni yang kita sebut, yang disebut oleh para ulama Islam. Allahul Musta'an. Baik. Itu terjemahannya dan sedikit ulasan. Sekarang ni kita pergi kepada tafsir ulama, apa dia makna jilbab dan apa dia makna hijab. Para muslimah, para muslimin, tengok ayat ini untuk kita semua. Jangan kata, oh ayat muslimat ni kita tak perlu. La. Awak muslim, mukmin, di bawah awak ada siapa? Yang pertama ada isteri. Yang kedua ada anak-anak. Yang ketiga ada adik-beradik perempuan. Yang belum kahwin, kita ada mak, ada nenek, ada opah, ada makcik-makcik, ada adik-adik. Semua kita ni bertanggungjawab dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang yang ada di sekeliling kita, semua tanggungjawab kita besar, bukan tanggungjawab kecil. Maka kita kena faham tentang aurat. Yang jadi celaru hari ni sebab suami tak faham beraurat. Dia ingat aurat tu letak kain atas kepala, bini keluar kain, berjambur keluar apa tak apa, ada tudung tu. Dia ingat aurat ni macam tudung TV, tudung alat perhiasan di rumah je. La. Aurat ni dia ada batasan dia. Dia ada etika dia yang kita belajar di sini insya-Allah. Baik. Para pelajar, tengok balik ayat. Yang pertama, ya ayuhan nabi. Ayat ini sekali lagi menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hitung daripada awal sampai ke sini. Yang keberapa ni? Yang kelima. Keempat. Cuba tengok. An-nida, nida khas. Nabi, Allah Ta'ala seru Nabi dengan jawatan dia. Ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi. Qul. Suruhlah. Perintahlah. Katakanlah. Kepada siapa? Kepada isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi, kita dah bincang dalam sidi yang lepas. Ada riwayat mengatakan isteri Nabi keseluruhannya 11 orang. Ada setengah riwayat kata 12. Tetapi yang semasa serentak ada 9 orang. Yang kubur mereka ini, makam dia berada di mana? Berada di Madinah. Kalau tuan-tuan pergi ke perkuburan Baqi', masuk kubur Baqi', ada satu tempat. Kita masuk pintu utama tu, belah kiri sikit, dia tulis Ummahatil Mu'minin. Ada orang duk jaga, tanya, dia tunjuklah, dia tanya, ni isteri-isteri Nabi. 9 orang, dia letak 9 batu tanda setempat. Adapun Sayyidah Khadijah, meninggal dia di Mekah sebelum Nabi kita berhijrah. Dan seorang lagi Maimunah. Maimunah dia punya kubur di Al-Jumum. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Madinah daripada Mekah, naik bas ke naik kereta, lebih kurang 20 km, kita akan jumpa sebuah kubur di dekat dengan Jumum. An-Nawariyah dipanggil. Sekarang anda dah cerita tajuk ni di dalam buku kita Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Kita sebut isteri Nabi yang tidak berada di Madinah, 2 orang, iaitu Sayyidah Khadijah dan Maimunah. 2 orang isteri zaujah. Baik. Wa banatika, dan anak-anak perempuan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala seru khas kepada anak perempuan. Sebab apa? Dalam ayat yang lepas, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan bapa kepada laki-laki. Sebab anak dia yang laki-laki semua mati kecil. Yang wanita, yang banat, alhamdulillah besar, sempat melahirkan anak, dapat cucu.
melalui anak-anak perempuan. Maka diseru khas isterimu, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan semua perempuan-perempuan mukminin. Nisa'il mu'minin semualah, kalau kita semua isteri orang mukmin. Wa man lil mu'minina 'alaihinna wilayatun, dan semua orang-orang mukmin yang berkuasa, yang menjaga orang-orang muslimah, bermula daripada anak-anak mereka, isteri mereka, anak-anak perempuan mereka, adik-beradik dia, makcik-makcik dia, dan semua orang kita kena bertanggungjawab. Dia kata, dia mak saudara saya, takkan saya nak tegur dia. La, mak saudara awak ke, siapa dia ke, keluarga kita yang tak tutup aurat, menjadi tanggungjawab. Kewajipan kita menegur. Menegur bukan mana berkelahi. Tegur dengan mana nasihat. Cakap betul-betul. Sebab itu saya keluar risalah ini. Tajuk dia auratku, marwahku. Kita tak kata kewajipan menutup aurat, dia rasa berat. Ini seni, tajuk ni bagus juga tuan-tuan. Kita bawa tajuk auratku, marwahku. Maknanya kalau aku ada marwah, aku ada jati diri, aku ada orang panggil kehormatan diri, jagalah aurat. Tajuk kita menarik tuan-tuan. Kan? Marwah auratku, marwahku. Maknanya sekala kita nak jaga aurat kita, itulah marwah kita. Marwah kita jaga aurat kita tu. Jadi semua orang kena jaga. Apa dia Allah kata? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Suruhlah perempuan-perempuan, isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, serta perempuan yang beriman, supaya mereka melabuhkan pakaian bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Itu dia panggil jilbab ataupun jalabib. Apa dia? Kata Imamul Qurtubi, seorang ulama tafsir, dia kata jilbab, jalabib tu jamak kepada jilbab. Jilbab was-sahih, panjanglah, ada kata tudung, ada kata tu kata ni, dia kata was-sahih annahu ath-thawbul ladhi yasturu jami'al badan, pakaian yang menutup seluruh tubuh, seluruh anggota. Jadi pada ulama tafsir kata bagaimana cara yurkhi, cara kita nak nak tutup aurat tu bagaimana. Ada kata Ibnu Abbas contohnya dalam tafsir, dia kata wanita tu kena tutup semua kecuali sebelah mata je untuk dia tengok. Itu satu pandangan, semua tubuh. Ada kata, sebagian ulama kata semua sekali. Kena tutup semua sekali, termasuk muka. Jadi ada kata semua tubuh kecuali muka dan tangan. Tangan sampai mana? Sampai pergelangan tangan, sampai sini. Tangan sampai pergelangan tangan. Jadi kalau kita nak ambil yang tutup semua, itu yang terbaik. Ambil separuh mata pula, setengah budaya ni menjadi bahan perlian. Apa pula macam tu, macam ni, macam-macam dia kata. Macam ninja, macam tu. Maka kita ambillah pandangan yang lebih ringan, sebagaimana kata di para ulama, iaitu yang boleh dibuka muka dan tangan. Tangan tu sampai sini, sampai pergelangan tangan. Bukan sampai ke siku dengan tangan. Maknanya kalau wanita terpakai baju macam ni, dia kena pakai setongan. Setongan, muka dengan tangan. Ini saya ambil yang paling ringan lah kalau kita nak bahas dalam risalah ni. Saya sebut, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut pengertian aurat. Apa makna aurat? Tengok ni. Yang ada risalah tu boleh buka. Yang belum ada boleh minta. Aurat bermaksud bahagian-bahagian tertentu yang wajib dilindungi daripada pandangan bukan mahram atau disebut dengan ajnabi. Apa dia batasan aurat? Aurat ni laki-laki pun ada aurat, perempuan ada aurat. Laki-laki
batasan aurat wanita secara umum, iaitulah dengan laki-laki yang bukan mahram, auratnya seluruh tubuh. Semua sekali, itu satu kumpulan. Yang kedua kata boleh buka sebelah mata. Yang ketiga, yang dipakai sekarang ni, iaitulah seluruh tubuh kecuali muka dan dua tangan sehingga pergelangan tangan. Sampai ke sini. Ada juga ulama mengatakan semua sekali, termasuk muka ketika timbulnya fitnah. Tak apalah tuan-tuan, nak ambil yang terbaik semua sekali. Yang biasa-biasa kita kata boleh buka muka dengan tangan. Itu je yang boleh dibuka. Sebab kenapa Islam mewajibkan wanita menutup aurat? Panjanglah, tuan-tuan boleh tengok dalam risalah ni. Itu di antara batasan-batasan aurat yang sangat penting untuk kita tahu. Maka dalam ayat ini Allah kata apa? Yudnina bermakna yurkhina. Naklah mereka holorkan pakaian jilbab dia ke atas tubuh dia. Ke atas tubuh dia semua sekali. Ketika mereka keluar daripada rumah dia lihajatin. Bila dia keluar kerana mana-mana apa-apa keperluan, maka dia kena tutup aurat. Tutup aurat. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, umirna an nukhrij al-huyyad yawm al-'id, 'idaini. Ummu Atiyah kata, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya keluar pergi ke solat air raya, tempat solat raya. Tempat solat air raya sekarang ni kalau orang pergi Madinah, dia panggil Masjid Musalla. Masjid Musalla ni atau dia kenal dengan nama Masjid Al-Ghamamah. Kita duduk di Babu Salam tu nampak masjid putih kepala tu. Itu dia panggil Masjid Musalla. Situ tempat solat raya. Dan huyyat, termasuk wanita yang sedang haid, keluar juga pergi raya. Mereka tak masuk tempat solat lah, duduk tepi. Yang penting nak hudur ijtima' al-muslimin, nak hadir majlis perhimpunan umat Islam, biar nampak ramai hari raya ni. Wa zawatil khudur, anak-anak gadis yang tak keluar ke rumah pun kita bawa juga. Anak gadis kita ini keluar rumah hari-hari, tapi waktu nak pergi solat tak bawa pergi. Terbalik. Fayashhadna jama'atal muslimina wa da'watahum. Mereka dapat tengok, menyaksikan perhimpunan umat Islam, dapat berdoa bersama. Dan orang yang haid duduk tepi, jangan masuk tempat solat. Qalat imra'atun, seorang perempuan kata, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbabun. Ada di kalangan kita yang tak ada jilbab. Dia orang tak keluar rumah, tak ada jilbab, tak ada pakaian luar nak tutup. Qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Litulbisha. Nabi kata hendaklah sahabat-sahabat dia, keluarga dia yang ada jilbab bagi pinjam. Yang penting kena keluar pergi menghadiri majlis hari raya. Itu hadis ini rawahu al-Bukhari wal Muslim. Jadi baiklah kita fahamlah di sini ayat. Ini pakaian ini bagi wanita-wanita Islam, itulah pakaian mereka. Berbeza dengan hamba. Jadi hamba kita tak bincang hari ini. Sebab kalau bincang dia keliru pula. Ada lagi ke hamba zaman kita? Tak ada hamba yang hendaknya memperhambakan diri kepada hawa nafsu, itu ramai. Level memperhambakan diri kepada hawa nafsu, itu ramai. Hamba sungguh al-ima tidak ada zaman kita hari ni. Sehari dua ni belum ada jihad lagi. Kalau ada jihad nanti, insya-Allah dia kembali semula. Yang kata jihad sudah mati, belum mati, tertangguh buat seketika. Maka itu di antara ciri-ciri pakaian. Jadi nak bezakan di antara orang merdeka dengan orang hamba, maka pakaian dia dalam risalah saya ni, insya-Allah risalah ni kita bagi. Ada antara ciri-ciri pakaian dan perhiasan yang diharuskan bagi wanita. Yang pertama, tulis, hendaklah menutup aurat semua sekali, daripada ujung rambut ujung kaki. Oh, tak boleh ustaz,
daripada dia boleh buka muka dengan tangan. Baik, saya ambil yang tu. Kalau ambil yang berat, dia tahu orang tak terima. Kita ambil yang ringan. Yang kedua, tidak nipis. Kalau pakaian nipis, itu orang panggil bukan menutup aurat, itu dia panggil menudung aurat. Abu Anas bergurau apa? Saya kata 3 kategori aurat. Ada orang yang tutup aurat, ada orang tudung aurat, ada orang yang bungkus aurat. Guna pelik. Yang tutup aurat itulah yang pakai pakaian yang cukup SOP syariat. Pakaian tidak nipis. Yang ketiga, longgar, selesa dan tidak ketat. Jadi kalaulah pakaian tu nipis, itu dia panggil menudung aurat. Macam kita tudung saji. Saji yang kita tudung kan dia warna gitu macam kelambu. Tak nampak dalam kucing duk pusing, duk tengok ikan dalam. Itu dia panggil menutup aurat, menudung aurat. Kalau pakaian tu ketat, macam pakaian yang dipakai oleh sebahagian daripada anak orang Islam sekarang, itu dia panggil membungkus aurat. Ni ada setengah orang dia pakai t-shirt. Sekarang ni, ujung sini ke sini, pakai stongan. Stoknya tangan, itulah stongan tu. Dia kata, saya tutup aurat. Bukan tutup, itu bungkus nama dia. Sebab tu dalam tanya jawab semalam, ada orang tanya tentang pakaian ni, ahli-ahli sukan ni, nipi-nipi yang ketat-ketat. Kata itu bukan pakaian Islam. Itu pakaian ahli sukan. Itu pakaian ahli sukan. Tak kira lah sukan apa pun. Hati-hati. Syarat yang keempat, pakaian laki-laki yang tidak menyerupai wanita, jangan menyerupai pakaian laki-laki. Kita wanita ada simah pakaian sendiri. Jadi kalau jangan pakai laki-laki. Yang laki-laki itu tak boleh. Laki-laki pun tak boleh pakai pakaian wanita. Yang ke 5, bagi laki-laki pula tak boleh pakai emas, sutera, tak boleh pakai, oleh wanita boleh. Yang ke-6, tidak menyerupai pakaian sesuatu kaum yang terlibat dengan agama. Budaya kaum tak apa, kita nak pakai sari sekali-sekala, okey je. Kalau hari raya pakaian Cina ke, boleh. Pakaian Jepun, kimono apa nama, nak pakai boleh, tak ada masalah. Itu aurat yang penting. Tapi kalau pakaian yang berbentuk keagamaan, macam pakaian Santa Claus, ada topi dia, jangan pakai. Itu pakaian untuk budaya agama, tak boleh. Pakaian budaya kaum tidak jadi masalah. Pakaian berbentuk ciri-ciri keagamaan, itu tidak boleh. Maka itu di antara bentuk pakaian yang disenaraikan, tidak menyerupai pakaian Kaabah, dan pakaian itu tidak melambangkan glamour, kemasyhuran. Saya ni tutup aurat ustaz. Abu Anas jangan kata tutup, tapi dia punya baju, kain tudung dia lelak, labuci bergantung sana sini, bergayut dah. Comel, orang tengok dia, wih. Macam ratu cantik ni. Macam ratu cantik. Itu dia panggil pakaian syuhrah. Sebab itulah bila orang tanya semalam isu nak pakai kain telekung yang berjenama. Kain telekung yang berjenama, kita kata tak perlu jenama-jenama lah. Pakai kain telekung untuk kita jadikan dia kain kafan tu lebih baik. Sebab jenama ni kadang-kadang membawa kepada apa? Mencari glamour. Bila cari glamour, maka dia timbul lah benda yang tak baik. Jadi dalam risalah ini, alhamdulillah, kita sudah keluar gambar. Ini gambar atas ni, gambar pakaian yang patuh SOP syariat. Yang di bawah ni, yang tidak patuh. Sebelum PKP dulu, kita punya istilah tak lulus postpakum syariah. Tapi mari zaman lepas pada zaman PKP ni ada istilah baru pula, tak lulus SOP syariat. Lebih apa ni? Lebih mudah daripada postpakum dah. Pakaian yang tak lulus SOP syariat, pakaian yang lulus SOP syariat, ada dua-dua gambar dalam risalah ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh ambil di Facebook ini ataupun dalam grup kita insya-Allah. Yang tak dapat tu boleh minta nombor telefon yang telah ditulis oleh para pelajar kita tu. Alhamdulillah. Baik. Kita pergi kepada ayat
Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Cara yang demikian, makna wanita-wanita yang punya maruah diri itu berpakaian menutup aurat, yang cukup SOP-nya, yang luluh puspakum syariahnya, lebih sesuai untuk mereka dikenali sebagai perempuan yang baik. Allah, nak jadi perempuan yang baik, pakaian. Jangan ada orang cakap, dia kata Abu Anas, cakap baik-baik, saya ni walaupun tak tutup aurat, ni ada. Ini bahasanya ada bahasa. Dia panggil bahasa orang-orang yang moden sekarang ni. Dia kata apa? Saya ni walaupun tak tutup aurat, tapi hati baik. Betul ke tak tutup aurat hati baik? Kita kata isu hati bukan kerja kita mengorek-ngorek hati orang. Bukan kerja kita mengorek dalam hati orang. Kerja kitanya, kita boleh hukum apa yang zahir daripada perbuatan orang. Itu je. Manakala awak tak tutup aurat lah. Cakap apanya hati baik tak hati baik. Hati baik ni isu kita dengan Allah. Kita bukan boleh hukum orang dengan hati orang. Tak boleh. Kan? Tidak ada hak untuk kita nak jatuhkan hukuman kepada orang dengan hati dia baik walaupun dia tak tutup aurat. Hati dia baik walaupun dia tak solat. Ini sekular punya bahasa. Ini liberal punya kata-kata. Dalam bahasa akidah, dia panggil golongan murjiah. Tuan-tuan tanda. Golongan murjiah ni ya, yang memisahkan amal dengan iman. Iman dalam hati, amal di anggota. Apa peduli awak? Yang penting hati saya baik, cukup. Kita kata itu tidak mazhab Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah kitanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitulah iman dan amal mesti serentak. Iman dalam hati, tunjuk di anggota kita punya tanda-tanda keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sewenang-wenang kata hati baik walaupun tak solat. Kalau hati dia baik, dia solat. Kalau hati dia baik, dia tutup aurat. Tapi saya tak pernah tipu orang. Saya tak pernah pukul orang. Kita kata itu awak baik dengan orang, tapi awak tak baik dengan Tuhan. Kita kena beza di antara baik dengan orang dengan tak baik dengan Tuhan. Berbeza. Allahu Akbar. Baik para jemaah sekalian. Jadi dia kata kalau kita pakaian ni dapat dikenali, jadi irkha'un nisa' min jalabidha, wanita yang pakai tutup aurat supaya puak-puak munafikin, puak-puak al-murjifun yang suka memporak-perandakan masyarakat, orang-orang yang jahat, yang kaki gila kepada perempuan ni, orang yang suka khianat pada wanita, dia tahu, ini wanita-wanita harair, makna wanita yang merdeka, jangan kacau. Jangan kacau, dia kata. Jadi kita kata biar beza. Zaman kita ini tak ada beza. Wanita hamba yang tak hamba serupa je. Yang pentingnya ini hamba Allah, ini hamba nafsu. Dalam bab pakaian. Saya tak kata semua orang tak betul-betul aurat tu jahat, minta maaf. Ini bahasa. Jangan tafsir apa orang yang tak cakap. Jangan kata apa yang orang tak kata. Saya tak kata wanita yang tak tutup aurat tu jahat. Tidak. Tapi mereka tidak patuh SOP syariat. Bermakna mereka tidak baik dengan Allah dari sudut pakaian. Yang awak banyak zikir, yang awak banyak istighfar, yang awak banyak sedekah, yang awak banyak solat, suka pergi haji, itu cerita lain. Isu kitanya, isu tidak ada kepatuhan dalam bab aurat. Satu. Kemudian para ulama mengatakan cerita-cerita kisah. Al-Syekh Asy-Syanqiti dalam Adwa' al-Bayan mengatakan ammatul mufassirin minas sahabah faman ba'dahum. Majoriti ulama tafsir dari kalangan sahabat dan ulama-ulama selepasnya menafsirkan ayat ini, ayat mana? Ayat hijab ini dengan menyatakan sebab turunnya. Kenapa turun ayat ini? Dia kata wanita-wanita di Madinah dulu, mereka keluar pada waktu malam untuk nak qada hajat. Tengah hari malu orang. Dulu mereka ada tandas, pergi kat belakang-belakang gitu ya. Zaman tu budaya hidup masyarakat biasa macam tu. Jadi di Madinah ni ada golongan fasik, golongan-golongan yang suka mengganggu hamba-hamba. Dia tak kena orang merdeka sebab dia takut merdeka kena pukul ke suami.
Jadi bila wanita ni keluar, dia tak kenal siapa, maka turun ayat ni supaya wanita Islam berpakaian pakaian yang membezakan di antara dia dengan hamba, supaya tidak diganggu oleh puak-puak pengkhianat itu. Zalika arna an yu'rafna fala yu'zaina. Jadi kita hari ni macam mana kita nak buat? Bila dia tengok ni, dia kata ni orang perempuan merdeka, orang yang baik, jangan kacau. Tapi bagi kita hari ni semua orang yang baik-baik belaka, jadi kena pakai tutup aurat semua. Tak ada hamba dah kita ni. Yang adanya menghambakan diri kepada nafsu, itu je yang ada. Jadi kita baik. Allah Ta'ala sebut di akhir ayat, wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan ingatlah Allah adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi Allah Ta'ala tutup ayat ini, amat mengampun dengan amat mengasihani. Ayat ini memberi peluang, memberi ruang, melegakan wanita-wanita yang dulunya tidak patuh syariah. Dari sudut pakaian, tukarlah. Puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, makcik-makcik, daripada dulu kita tak patuh syariah dalam pakaian, sekarang kita patuh syariah. Pakai pakaian yang betul-betul lulus syariah, kita mengatakan itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik, supaya kita tutup aurat. Kata orang, tutuplah aurat waktu kamu hidup. Jangan tunggu orang tutup dengan kain putih baru nak tutup aurat. La. Masuklah ke dalam masjid dengan kamu berdiri berjalan. Jangan kamu masuk masjid setelah kamu melentang. Apa dia masuk? Mayat diusung ke dalam masjid. Wanita-wanita di atas dunia waktu hidup tak mau tutup aurat. Jangan tunggu orang bungkus aurat kamu baru nak masuk masjid. La. Itulah kata-kata hikmah. Ya Allah SWT yang maha kasih sayang dia kepada hamba dia. Mana-mana yang tersalah zaman dulu, tak tutup aurat zaman muda-muda dulu, zaman berhiah-hiah dulu. Saya ada jemaah wanita tak selesa bila ana sebut keni lutung. Dia kata ini ustaz menghina wanita. Hasya wakala. Saya tidak menghina muslimah, tidak. Bahasa keni lutung ni diguna oleh arwah bapa saya tahun 70-an lagi. Sebab kita orang kampung, biasanya lutung ni, kalau tuan-tuan tengok dalam internet, cari tulis lutung, dia punya kening tak ada, dia ada putih kat sini. Jadi wanita-wanita yang sanggup mencukur dia punya bulu kening, yang Allah Ta'ala buat, kemudian dia bagi cat sendiri putih atas tu, itu spesies lutung dia punya gaya model. Kenapa kita nak ambil lutung? Kita muslimah. Itu sebab saya kata kening lutung. Jangan marah. Kita kata yang terasa tu, kata orang makan lada pedas. Jadi boleh jadi yang marah tu dia kening lutung juga. Jadi jangan duk kening lutung. Kita muslimah ni ada ciri-ciri pakaian sendiri. Kita tengok kat dalam zoo tu, dia ada putih atas ni. Yang buat macam tu itulah model dia. Jangan marah pula dia. Ada juga marah rupanya. Lama dah saya bergurau dengan kening lutung ni. Daripada arwah bapak saya dulu, saya sambung balik cerita ni. Rupanya ada yang terasa. Jadi kalau bagi orang yang buat ini, yang berhiah, yang tak patuh syariah ni, mohon terasa supaya kamu ubah, insya-Allah. Kata orang dalam gurau ada juga teguran. Tapi saya tidak niat menghina. Maaf kalau kata ustaz hina wanita, la. Hasya wa kalla. Lutung pun saya tak hina, apalagi muslimah. Saya nak hina muslimah kenapa? Tapi saya sebut model tu itu. Ambil gambar tengok. Ambil gambar dia, ambil gambar lukisan yang awak buat. Cukur bulu kening, namas. Kan dalam sebut Nabi kata di antara wanita yang dilaknat itu, iaitu yang cukur bulu kening. Kemudian dia cukur bulu kening, kemudian dia gicak sendiri pula. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Nak bermodel-model lah. Tapi biar patuh syariah. Patuh syariah. Baiklah, kita berpindah kepada ayat 60. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Demi sesungguhnya, jika orang-orang munafik, na'udzubillah, dan orang-orang yang ada penyakit,
Penyakit apa? Penyakit syak dalam hati dia. Ragu-ragu terhadap agama ini. Itu dipanggil munafik. Yang kedua, penyakit syahwat. Nah, ini tak kira bukan munafik pun, penyakit syahwat ni bahaya. Bahaya. Kan? Penyakit syahwat ni penyakit yang berbahaya. Ikut nafsu. Tak kira apa. Walladzina fi qulubihim maradun wal murjifun. Murjifun ni siapa? Serta orang-orang yang menyebarkan berita-berita dusta di Madinah itu, suka menyebarkan benda-benda yang mencelarukan masyarakat. Sama ada berita palsu ataupun berita yang mencelarukan orang. Berita palsu lah, senang. Ataupun dipanggil cyber trooper ni, yang duduk buat pelaga-lagakan orang, itu murjifun. Al-murjifun ni orang yang buat berita palsu, orang yang menyebarkan benda yang tidak baik, tasyi' al-fahisyah, suka menyebarkan benda-benda lucah, benda yang tak baik, termasuk dalam murjifun. Tapi ayat ni kata fil madinati, di Madinah zaman Nabi, zaman kita ini di Madinah, mana di bandar-bandar boleh je kan. Lanughriyannaka bihim, Allah kata nascaya kami akan mendesakmu, memerangi mereka. Tiga kumpulan ini, munafik, orang yang dalam hati dia penyakit, dan murjifun al-irjaf, kumpulan yang pengacau, yang memporak-perandakan keharmonian masyarakat. Apa jadi? Lanughriyannaka bihim, kamu perang mereka. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Sesudah itu mereka tidak akan tinggal berjiran denganmu di Madinah lagi, melainkan sebentar saja. Mana sama ada mereka tu lari keluar daripada Madinah, ataupun mereka dihalau, ataupun mereka mati dalam peperangan. Tengok keadaan. Jadi kita tengok, ya Rabb, la illam yantahi, tengok tafsir dulu. Ai la illam yantahi alladhina yukhfuna al-kufra. Kalaulah kumpulan-kumpulan yang sembunyikan kufur dalam hati dia, sebenarnya dia kafir. Dia panggil apa tu? Munafik. Munafik ni dia punya penyakit marad asyak. Penyakit syak. Dia tak percaya kepada Islam, tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada Nabi, tapi mereka bermuka-muka menzahirkan Islam tu supaya mereka boleh hidup senang. Kalau waktu menang, mereka datang tersengih-sengih minta projek. Kalau waktu kalah, mereka tersengih dengan orang kafir. Oh, tengok kita punya support. Yang pentingnya dia boleh kepentingan dua-dua. Di mana kumpulan menang, di situ dia muncul. Mereka ni tidak ada prinsip, tidak ada asas. Muzabzab, seperti lalang kata orang. Ke arah mana angin bertiup, ke situlah dia condong. Allahu Akbar. Itu munafik. Yang kedua, fi qulubihim maradun, maka di sini termasuk juga orang-orang yang sudah beriman tapi ada penyakit syahwat. Gila seks. Gila nak ganggu wanita. Ramai orang macam ni. Baru ni saya tengok satu berita ni tak baik sebenarnya, kita nak cerita pun takut. Tapi keluar di Facebook, dia kata ada orang ni penyakit syahwat ni. Semua wanita-wanita jemur barang-barang dalaman dia tu, dia curi belaka. Sampai bila polis pergi cek di rumah dia, bertimbun barang-barang dalaman. Allahu Akbar. Dia nak buat apa? Gila kebaga dalam perempuan tu. Kahwin tak mau. Ini fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun ay maradus syahwat. Para penyakit syahwat. Banyak orang lagu ni. Kan duk tunggu wanita kacau, mengganggu perempuan. Sekarang ni pula penyakit syahwat ni dia tak tunggu tepi jalan, dia tunggu dalam internet. Ini yang kita bimbang hari ni. Dia bimbang apa-apa. Kadang-kadang dia mari, hai, dia kata. Hai. Aduh. Sedap dah. Dia tegur orang, hai. Jadi kawan ni pun hai juga. Akhir kali dia tunjuk gambar entah siapa. Dah, wanita yang sakit hati juga, gila syahwat juga, bertemu, berlakunya rogo, berlakunya perzinaan. Baru ni ada seorang perempuan rugi berapa puluh ribu. Sebab apa? Konon-kononnya orang putih ni minat dia. Dia nak mari Malaysia, kena bayar sekatan immigration ke apa benda 70 ribu. Masuk duit segera. Dia masuk duit semata-mata. Kita kata Masya Allah. Masya Allah. Mudahnya awak koyak
cair dengan godaan laki-laki. Ini sebab tu Islam menyekat. Golongan fi qudurihim marad, orang yang ada penyakit hati duk goda wanita, mereka ni pilih orang yang tak baik. Sekarang ni ustaz, budak-budak bertudung. Tapi duk main chat internet dengan orang ni. Kita kata tudung model sekarang ni. Sebab dia tudung atas, bawah seluar ketat, macam apa kita panggil? Bertudung. Tapi pakai seluar sukan tu betul-betul bungkus aurat, bukan tutup aurat. Hati-hati tuan-tuan. Kumpulan yang ketiga, murjifun al-musyi'una, yang suka menyebarkan berita-berita palsu untuk menakut-nakutkan orang. Sekarang ni pun macam-macam orang sebar berita palsu ni. Musim Covid ni macam-macam. Tak. Orang yang ambil vaksin sudah mati. Sibuk sangat dia. Kalau mati orang kena vaksin, happy sangat-sangat. Sebab dia tak mau orang ikut arahan waliul amri. Ini macam-macam. Kita kata, mana ada bila orang vaksin malaikat maut tak mari. Tak ada. Vaksin tak vaksin sama je dalam masalah ini. Tapi irjaf, nak suka menakutkan, suka menyebarkan berita palsu. Mari musim hujan sekarang ni pula suka sebar. Air dah naik sana sini bengkala, pada hujan pun tak lagi. Menakutkan orang. Dia kata, ustaz, saya cuma nak apa? Nak beri peringatan je supaya orang bersedia. Ingat tak ingat, kalau benda palsu lah itu. Sama juga dengan mereka hadis palsu tentang ibadat. Siapa dia baca gini-gini, boleh gini, pahala. Kenapa awak tipu? Bukan tipu ke atas Nabi, tipu untuk Nabi supaya orang beramal. Kita kata itu bohong. Tak kira tipu. Jadi tipu tu tipu. Maka al-murjifun ini, mereka nak menakut-nakutkan orang Islam. Maka Allah Ta'ala perintahkan ke atas Nabi SAW kepada 3 golongan ini. Siapa dia? Al-munafik, fujur, orang-orang fasik, orang jahat yang suka mengacau, dan juga al-murjifun, pengganggu-pengganggu cyber tropa yang duk menyebarkan benda-benda palsu. 3 kumpulan. Sebab apa beza dengan hak jahat tadi? Yang jahat tadi gila set lah, dia tak main benda lain. Hak ni habis benda dia sebar belaka. Sebar berita banjir lah, sebar orang tu, sebar orang ni, menakut-nakutkan orang. Itu termasuk dalam perbuatan yang tidak baik. Maka Allah perintah Nabi, perintah apa? La nughriyannaka bihim, lawan mereka. Jadi kamu kena lawan mereka. Kalau mereka masih lagi berterusan melakukan perbuatan yang tidak baik, thumma la yujawirunaka fiha illa qalila, sesudah itu mereka tidak akan tinggal berjiran denganmu di Madinah lagi, melainkan sebentar sahaja. Sebentar saja, kita kata itu tidak baik. Baik, la yabqu fil Madinah, mereka tak duduk di Madinah kecuali sekejap. Tak selesa, lari duduk lain. Dia kata di sini macam-macam. Macam ada setengah negeri itulah, bila kita haramkan arak, haramkan perjudian, ada orang tak selesa, aku nak pindah negeri lain, pergi nak mabuk, banyak tempat lagi atas dunia ni. Kan itu dia panggil sibuk. Di Madinah pun bila Nabi ketatkan hukuman, ada yang lari, tak mau tinggal di Madinah. Sebab itulah Nabi sebut di akhir zaman orang lari daripada Madinah. Nabi kata wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, Madinah lebih baik kalau mereka tahu. Tapi apa boleh buat. Baiklah, kita pergi pada ayat 61. Mal'unina aynama suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila, serta mereka tetap ditimpa laknat, ay matrudin mub'adin, jauh daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Puak-puak tu, puak 3 kumpulan tadi, di mana saja mereka ditemui, mereka ditangkap dan dibunuh habis-habisan. Puak-puak ni bunuh. Cuma dalam sudut realitinya, yang sebenarnya tak ada orang munafikin yang dibunuh secara atas nama munafik, tidak ada. Yang Nabi suruh bunuh di Madinah, Ka'ab bin Al-Ashraf, ketua Yahudi yang menjadi batu api murjif al-irjah ni Ka'ab bin Ashraf. Dia hasut orang Mekah suruh lawan Nabi, dia hasut Yahudi suruh lawan Nabi, dia hasut orang tu, laga-lagakan Aus dengan Khazraj, orang Ansar. Maka Nabi suruh bunuh dia sebab terlalu jahat. Tapi tidak ada riwayat mengatakan Nabi kita bunuh orang munafik. Sahabat minta nak bunuh, Nabi kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab orang kata dia Islam.
Orang kata dia Islam. Bila kalau kita bunuh, orang kata Muhammad bunuh kawan. Macam mana kita nak ikut dia? Kawan dia pun dia bunuh. Banyak juga bahaya ni. Kan? Bila berlaku peraya dia, puak-puak sakit hati macam itulah keadaannya. Baiklah. Ada yang mengatakan bihadzal wa'id, dengan turunnya ayat ini, engkafal munafiqun, orang munafikin pun tak berani lagi nak kacau orang Islam. Dia duduk main kelompok dia. Tak berani lagi nak menyebarkan berita palsu. Sebab ini kita kata pentingnya akta menyekat berita-berita palsu, akta ajaran sesat ni penting. Ini orang ajaran sesat betul-betul makrifat, tak tahu solat mana, boleh mempertahankan diri. Macam-macam dia punya cabar jabatan mufti lah. Kita kata hebat buat ni. Orang yang duk sebarkan berita-berita yang pelik, ajaran-ajaran yang pelik-pelik, tak ada pula apa-apa tindakan. Tapi kalau orang tuduh je orang ni, kena selalu. Itulah dia kata nasib dunia hari ni. Dia panggil nasib malang. Yang betul akan dianggap salah, yang salah itulah dipuja-puja orang. Allahul musta'an. Baik. Kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini. Sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang demikian adalah menurut sunnah Allah, mana undang-undang, ketetapan, peraturan Allah yang berlaku kepada orang-orang yang telah lalu, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi sunnatullah itu. Maknanya ketetapan Allah Ta'ala dah tetap bahawa orang yang sesat, orang yang kafir akan diambil tindakan, selamat di atas dunia, tak selamat di akhirat. Maka kalau kamu nak selamat, taubatlah. Hei puak munafik, taubat. Puak-puak pengikut hawa nafsu, taubat. Al-murjifun, yang duk menyebarkan berita palsu, berhenti. Kalau tidak, sunnatullah. Ketetapan Allah Ta'ala akan ada tindakan-tindakannya. Kalau tak kena atas dunia, kamu kena di akhirat. Jadi kalau kita nak selamat, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Panjanglah ulama tafsir kata, ada kata dalam perang Badar. Ini kan pentingnya kematian itu berlaku kepada umat-umat dulu. Kumpulannya lawan Nabi, yang lawan Nabi semuanya apa? Semuanya mati dan dibangkit semula oleh Allah Ta'ala di akhirat esok. Kenalah mereka selamat di dunia, tak selamat di akhirat. Na'udzubillah. Tamatlah perbincangan kita tentang ciri-ciri pakaian muslimah, kewajipan mereka menjaga diri, penghormatan diri, dan juga amaran kepada tiga golongan ini supaya jangan kacau, menjadi pengganggu duri dalam daging, mengacau umat Islam di dalam negara Islam. Tamatlah kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Beberapa faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, Allah sebut di ayat yang pertama kita di sini apa dia? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ayat ini ulama tadabbur kata yajibu 'alal insan an yaghara. Wajib seorang laki-laki, suami itu ada sifat cemburu terhadap isteri. Ni tidak ni, biar aja isteri kita tak tutup aurat ke, keluar rumah dengan bungkus aurat ke, berjalan sana sini bercampur aduk laki-laki perempuan, tak ada langsung rasa cemas, rasa cemburu. Kita kata itu orang yang sudah mati rasa. Orang mati rasa ni maksiat nampak biasa. Dia panggil normalisasi kehidupan. Bini awak keluar dengan jantan laki mana tadi? Friend dia tu, kawan dia, ahli bisnes dia, kerja dia, tak ada apa-apa. Kawan laki-laki mari ambil bini kita, sengih ya tu laki. Go, bye. La haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Sebab sudah tidak ada perasaan iman, ghirah dalam diri, tidak ada. Dan orang muslimin juga hendaklah kena ada ghirah kepada isteri. Pertama sekali isteri, sebab isteri memberi kesan besar kepada dia, keturunan dia lah, apa dia situ. Kalau isteri tu buat benda tak betul, bina awak budak tu. Sedangkan dia punya benih orang lain. Maknanya besar sekali peranan suami kena jaga isteri. Saya tak kata cemburu buta. Itu bahaya tu. Tak.
Cemburu buta ni tak boleh tengok. Suami, isteri cakap dengan anak sendiri pun dia marah. Apa cakap dengan orang lelaki-lelaki? Anak awak lah tu. Masya Allah. Itu ada juga pasal jenis cemburu lah ini. Ini bahaya ni. Kan? Orang kata makan buah beluru kuat. Oi, susah ni. Ni kita kata tak sampai begitu. Cemburu di sini dengan makna ghirah bidin. Cemburu di atas nama agama. Yang kedua, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin wa nisa'il mu'minin. Jawab dianya yang kedua, al insan mas'ulun. Seorang itu bertanggungjawab dengan orang yang di bawah tanggungjawab dia. Sebab itulah Nabi kita bagi khas, am. Anakmu, isterimu, anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin. Itu dia panggil, kita ni kadang-kadang ada tanggungjawab khas, ada tanggungjawab umum. Tanggungjawab khas, saya jaga isteri saya, anak perempuan saya. Dan saya juga bertanggungjawab dengan semua wanita yang ada. Supaya kita beri nasihat. Bukan makna kalau kita tak boleh larang, bukan makna kita tak boleh nasihat. Sebab itulah risalah ni sentiasa ada dalam kereta saya. Kadang-kadang bila kita tengok budak-budak ni pakai yang pelik sangat, kadang-kadang bukan budak pun, mak budak pakai seluar legging keluar rumah. Kenapa seluar legging? Luar legging ni seluar ketat orang putih pakai musim sejuk. Dia pakai pergi pasar malam. Kita kata ini pakaian ke apa ni? Suami dia cotik piuh atas kepala. Allahu Akbar. Ini lagi dahsyat. Suami apa lagu ni? Jadi kita ada risalah ni, kita bawa. Bagi. Tuan-tuan ambil risalah ni, tolong bagi sebanyak mungkin dalam grup yang ada. Grup family, grup keluarga, grup kawan-kawan, grup sekolah, grup pejabat. Bagi belaka. Biar dia orang sedar, auratku, marwahku. Hari ni kita gerak kerja dakwah kita kepada semua. Ada setengah luar suami ni bila kita bagi risalah ni, maaflah cik, tak dengar kata. Bini awak tak dengar kata. Mu kerja apa? Kan celak mata kan, marah pula kan. Tapi kita tak kata lagu tu lah. Kata tak boleh lah. Kita sebagai suami ada tanggungjawab. Kalau isteri tak dengar kata, kita lah pergi ambil kain ke, pergi ambil baju yang lega, pakai dia, bagi dia. Pakai dulu cik adik nak pergi pasar malam. Kata saya tak hantar. Mungkin jalan kaki sendiri ya. Ni masalah. Ni kita sendiri suami tu hilang diri rasa keagamaan. Bebas. Suami anak-anak. Kadang-kadang sedih kita. Kan? Orang ada agama, ada jawatan dalam agama, dalam pejabat-pejabat. Tapi isteri tak patuh syariah. Pakaian. Anak-anak tak peduli. Na'udzubillah min ghadabillah. Yang ketiga, wanisa'il mu'minin. Perempuan-perempuan orang mukmin. Sebab tu Tuhan tak kata an-nisa al-mu'minat. Kalau kata perempuan mukminah, dia sendiri. Tapi Allah sebut dalam ayat ni, wanisa'il mu'minin. Apa dia nisa'il mu'minin? Dan perempuan-perempuan orang yang beriman. Maknanya perempuan yang duduk di bawah orang Islam. Dia sendiri itu Islam, muslimah. Jadi ayat ini kata dalil ala annar rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjaga wanita. Wanita pula sama-sama dia. Kena nasihat juga. Wanita sama-sama dia juga kena bagi nasihat. Kena bagi nasihat. Allahu Akbar. Yang keempat, la illam yantahil munafiqun. Kalau puak geng munafik, geng kaki kacau ni, pengikut hawa nafsu, murjifun, tak berhenti lawan. Tulis ayat ini turshidu ila taqdim islahil fasid. Kita kena letak satu agenda nak membaik pulih orang yang rusak dalam masyarakat. Baik pulih orang yang rusak masyarakat. Sebab kalau yang rusak tu pulih, bermakna ummah kita ni bertambah orang yang baik. Bertambahnya baik. Sekarang ni kita ada squad macam-macam. Di kampung-kampung ada dia panggil squad amru. Grup yang cuba nak menegur benda-benda yang tak baik. Amar makruf nahi mungkar. Ada juga sahabat-sahabat kita ni dipanggil squad anti dadah. Kita buat ceramah, kita bagi bimbingan pada pelajar-pelajar, buat camp motivasi. Sebab kita nak ambil pelajar-pelajar yang nak menyeleweng ni, nak melencong daripada jalan betul ni, kita betul balik channel.
Kalau betul balik, mana kita dapat satu keuntungan besar, anak orang Islam kembali ke pangkal jalan agama. Allahu Akbar. Jadi kata di ulama, ayat ini mengajar kepada kita para pendakwah, takdim, utamakan membaik pulih orang-orang yang rusak. Kita ada kan dakwah jalanan, ada street dakwah, ada dakwah kepada orang yang gelandangan, ada. Yang ni kita nak balik semula mereka ni ke pangkal jalan yang diredai oleh Allah, itu sangat besar. Sebab itulah sewaktu Nabi ke Taif, dicampak batu oleh puak Taif, malaikat mari minta izin dengan Nabi nak campak bukit di Mekah tu atas kepala Saqif. Nabi kata apa? La. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Aku harap Allah Ta'ala keluar daripada zuriat mereka, keturunan mereka, orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Tengok itu dakwah Nabi SAW, mengutamakan islah orang yang rusak. Jangan kata biar mampu pergi, peduli apa aku. Lah. Itu bukan gaya pendakwah, bukan sunnah Nabi SAW. Nabi kerja dia islah. Semua Nabi, in uridu il islah mastata'tu. Semua Nabi kata aku nak mendamaikan, membaik pulih masyarakat. Jadi kita kerja kita ni tengok orang rusak, jangan kata punah habis dah. Lah. Kita kata kerja kita macam kita ni mekanik, membaik pulih masyarakat. Sebab tu saya ingat sahabat saya tu, dia dulu kerja engineer, mekanik mesin. Sekarang ni dia bertukar jadi pendakwah. Dia kata daripada saya duk baiki besi, saya nak baiki hati. Allahu Akbar, mulia tuan-tuan kerja para pendakwah. Baiki hati. Yang kelima, la illam yantahil munafiqun juga. Allah kata apa? At-tahziru minan nifaq. Amaran kepada orang yang berspesif ini, spesif munafik, spesif penyakit syahwat, penyakit pengacau orang ini, bahawa Allah SWT akan hantar mari tentera untuk menghapuskan mereka. Kalau tak ada data dunia tak lepas, di akhirat kamu tak lepas. Na'udzubillah. Kita berpindah kepada 5 lagi daripada al-fawaid al-ilmiyah. Allah kata apa? Ya ayuhan nabiyyu, yang kelima ni kan. Ya ayuhan nabi yang kelima, qul, katakan. Kenapa Allah Ta'ala mula katakan? Tuan-tuan tanda sikit. Kata di ulama tadabbur, wa il fakul fi qauli ta'ala qul itu arahan khas. Wa illa fakullul Quran ma'mur. Semua ayat Quran tu Nabi kena sampaikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Wahai Nabi, sampaikan apa yang disampaikan kepada kamu oleh Allah. Dalam surah Al-Ma'idah 7. Tetapi setiap hukum, ini tanda sikit, ini mutadabbur. Lakinna ba'dal ahkam, sebahagian daripada hukum yang Allah mula dengan kalimah lafaz qul, fayakunu ka'anna ursila bihadhil irsalan khas. Ayat ini ada satu isu khas yang dibincangkan untuk diambil perhatian. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik. Kata qul. Jadi bila mari lafaz arahan dengan qul, maka itu satu utusan khas, agenda khas. Hari ini agenda kita nak membenteras orang-orang yang tidak patuh syariah dari sudut apa dia? Sudut pakaian. Penjaga aurat. Kita usahalah tuan-tuan, belajarlah bab aurat ni. Saya sayang tengok muslimah kita ni baik-baik, mengaji rajin, tapi aurat tak jaga. Sama ada dia bungkus aurat ataupun dia tak cukup SOP syariat. Yang ke-7 dah kita ni. Yang ke-7, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika. Fil ayat dilatul rukhsah. Ayat ini bila Allah Ta'ala perintahkan pakai tutup aurat, kata di ulama tadabbur, ayat ini memberi kelonggaran kepada muslimah boleh keluar rumah sekiranya ada keperluan. Jadi kalau tak ada perlu, tak sudah keluarlah. Nak pergi semacam ni kata orang. Orang Kelantan kata dia ni berahi benak, berahi jalan. Mana? Suka merayau. Pasar pagi pun dia ada, pasar petang pun dia ada. Saya keluar pasar pagi nak beli ikan. Keluar pasar petang, beli goreng pisang.
Banyak sangat kerja awak ni. Dah pergi pasar pagi, belilah pisang tu, nanti goreng petang. Tapi dia punya cari alasan nak keluar rumah tu. Ini masalah. Jadi kita kena belajar-belajarlah. Boleh keluar wanita untuk apa? Untuk apa? Lil hajah. Kalau ada keperluan. Saya keluar kerana saya guru nak pergi mengajar, ada cikgu, ada ustazah, ada pegawai, ada pekedai, ada. Ya kalau ada kerja diizinkan keluar. Wanita Islam ni bukan satu kena diskriminasi menjadi hamba seks suami di rumah. Tak. Boleh keluar tapi dengan SOP. Yang ke-8, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala isbat bahawa Nabi ada anak perempuan. Memang orang tahu semua ustaz. Kita ya tahu, tapi ada satu geng lagi. Tulis, nama dia geng Syiah. Wa minas syi'ati, ada kumpulan Syiah. Saya tak kata seluruh Syiah. Ada kumpulan Syiah, mereka mengatakan Nabi tidak ada anak perempuan kecuali Fatimah sahaja. Dengar ni. Bagi dia Fatimah yang anak Nabi, yang lain bukan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dia kata bukan anak Nabi, itu anak Khadijah. Itu anak tiri Nabi. Sebab itulah mereka ini, Osman ketika kahwin dengan dua anak perempuan Nabi, mereka sangat marah kepada Osman. Dia berkata apa? Dia kata, itu bukan anak Nabi, itu anak Khadijah. Jahat punya Syiah ni, Allah kata. Tak adalah kalau kata orang cari orang mulut busuk atas dunia ni, mulut Syiah lah. Baru ni ada kawan-kawan saya pergi melawat ke negara Syiah. Saya tak sebut nama negara lah. Kan? Atas nama Jabatan Muamalat. Nak pergi kaji. Oh, dia kata baik. Saya pun bila puji kuat sangat, kita kata, ya akhi, rombongan delegasi. Mulut itu yang kamu puji, mulut itu yang cakap baik dengan apa? Mulut itu yang duduk maki sahabat siang pagi, petang, siang malam. Hati-hati kita dengan perangkap Syiah. Na'un. Hazihi, mulut itu luqima bil hajar, patut dicampur dengan anak batu, bukan dicampur dengan pujian. Baik. Mana jelas bahawa anak Nabi itu yang perempuan itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum min banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Khadijah. Betul lah tu. Termasuklah Sayyidah Fatimah. Yang ke-9, Allah kata apa? Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Orang yang pakai tutup aurat baik-baik ini dikenali dan tidak disakiti. Kata di para ulama, apabila disebut hukum dengan sebab, iza zukiral ilal, hukum dinyatakan sebab, maka dia memberi beberapa faedah. Faedah yang pertama, tuma'ninatun nafs. Kita rasa tenang. Kenapa wanita disuruh tutup aurat? Allah kata supaya kita kenal dia ni muslimah, dia ni orang baik, tidak diganggu. Orang muslim apa rajinlah nak tutup aurat. Yang kedua, sumuwus syariah. Syariat itu tinggi darjat dia. Dia jaga segala perkara yang memberi kebaikan kepada penganutnya. Tuan-tuan yang barang kita sayang, kita akan bungkus elok-elok. Takut kena debu, takut tercalar. Sama jugalah wanita yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, kita bungkus dia baik-baik, aurat dia tutup. Allahu Akbar. Mulia puan-puan. Jangan kata menyusahkan. Tidak menyusahkan. Allah nak jaga awak, nak jaga wanita semua, puan-puan, maka diberinya syariat yang menjaga dan mengawal. Yang ketiga, annal illa izakan ammah. Jadi kalau kita sebab itu bila dia umum, kita boleh kiaskan dengan perkara yang lain juga. Kita tutuplah benda-benda lain yang boleh bawa fitnah, tutup semua. Termasuklah aurat dan juga pergaulan bebas. Yang terakhir, yang ke-10, para pelajar sekalian, yang ke-10, ayat yang terakhir, sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl. Telah menjadi ketetapan orang-orang dulu pun derhaka, binasa. Lawan Nabi, hancur. Jadi umat ini juga, kata di para ulama, ayat ini bukan khas kepada orang dulu je. Umat ini pun kalau derhaka, tak taat, kerah kepala, tak bertaubat, mereka juga akan menerima nasib yang sama. Cukup kita 10 dulu. InsyaAllah kita sambung lagi dalam ayat yang akan datang. Ayat 63 sampai 68. InsyaAllah dalam siri yang akan datang.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.